الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana khatamun nabi sallallahu alaihi wasallam fi yadihi wa fi yadi Abi Bakr ba'dahu وفي يد عمر بعد أبي بكر. فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا 3 أيام مع عثمان فنزح البئر فلم يجيه، أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia adalah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa di tangan Nabi. Dalam satu hadis lain riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Umar, dia kata ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min warik. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menempa satu cincin yang dibuat daripada perak. Cincin itu sentiasa ada di tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat lain dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin perak ni belah, apa dipanggil, belah muka. Kalau kata cincin batu tu belah batu, Nabi pun belah tapak tangan. Nabi tak pun belah atas, dia pakai ni, dia pun belah tapak tangan. Ada satu riwayat cerita macam tu. Hadis yang kita baca ni hadis daripada Anas bin Malik. Dia kata kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Cincin Nabi yang dibuat daripada perak itu sentiasa ada di tangan Nabi. Wafiyat di Abi Bakr ba'da, wafat Nabi, cincin itu diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wafiyat di Umar ba'da Abi Bakr, kata Anas bin Malik, bila wafat Sayyidina Abu Bakar, cincin itu Umar pakai di jari dia. Masa Nabi hidup, Nabi pakai di jari mana dia. Wafat Nabi, Abu Bakar pakai di jari mana dia, cincin Nabi ni. Bila wafat, falamma kana Uthman jalasa ala bi'ri Aris. Wafat Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan ambil cincin itu pakai di jari. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata Uthman lah orang yang memakai cincin itu paling lama. Dia pakai 6 tahun. Uthman pakai cincin Nabi ini 6 tahun. Sehinggalah kata Anas bin Malik, falamma kana Uthman jalasa ala bi'ri Aris
Satu hari Sayyidina Osman bin Affan duduk di pinggir ataupun di tepi Telaga Aris. Hari ini kalau tuan-tuan sampai di Madinah, tuan-tuan ziarah Masjid Quba. Kalau kita sampai di Masjid Quba tu, kita menghadap hadap kiblat Masjid Quba tu, Bi'ru Aris, duk ada likan. Lah tak dah Saudi dia kampung dia. Dia jadi halaman masjid. Dia jadi halaman masjid. Dia cuma buat satu batu besar sebagai tanda dia. Tetapi itu dulu terletaknya Bi'ru Aris ataupun Telaga Aris. Kata Anas bin Malik, dia kata ketika Osman menjadi khalifah, sewaktu Osman duduk di pinggir ataupun di tepi Telaga Aris itu, fa'akhraja al-khatam, Osman cabut cincin itu, berpeluh daripada jari dia. Faja'ala ya'batu bih, dia duduk main cincin itu, dia cabut peluh, dia duduk main duduk lampu cincin Nabi. Fasahara, jatuh di dalam telaga. Cincin Nabi dia duduk pakai 6 tahun dia duduk pakai ni. Hari itu dia duduk ada di tepi Masjid Quba ni. Dia cabut cincin tu, duduk main duduk dalam mulut, jatuh. Fasahara, jatuh masuk dalam Telaga Aris. Qala Anas, فاختلفنا 3 أيام مع عثمان. 3 hari dia kata kami sahabat-sahabat ni sama dengan Sayyidina Osman duk cuba nak cari cincin yang jatuh dalam telaga, cincin Nabi yang jatuh dalam telaga. Fanazah al-fi'rah, bahkan kami timba ayat Telaga Aris ni, timba nak kering nak cari cincin Nabi yang jatuh ni. Falam yajibu, kami tak jumpa sampai sudah. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kerajaan Saudi di Kamboja. Pasal apa? Pasal orang macam kita ni bila boleh cek. Bila sampai dari sana, travel agent nak bawa kita pergi umrah ni, dia abang kata ni lah teraga cincin Nabi jatuh dulu ni. Kawan begini yang mineral lah dari ini. Jadi tak mampu habis cepat pinjam kali rupiah ikat sampai dalam telaga. Nak cendok ayam tu nak berwadi, tak apa dia ingatkan kepala dia cakap. Saudi bila dia tengok itu, dia satu kuat. Dia akan boleh buat kepada mereka semua. Kalau tak buat itu susah, dia tak boleh nak kawal ni. Buat nak buat macam-macam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, ittaqada khataman min fiddah wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ittakhadtu khataman min warid wa nashaqtu fihi Muhammadun Rasulullah fala yanqushanna ahadun ala naqshi. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Anas bin Malik kata Nabi ada menempa satu cincin daripada perak dan di wanaqasha fihi, diukir di atas cincin itu Muhammad, di bawah dia Rasul, di bawah dia Allah. Muhammad Rasulullah, dia duduk dalam 3 baris. Bila siap cincin itu Nabi pakai, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata inni takhassu khataman min warid. Nabi kata aku ada menempa ini cincin ini. Cincin ini dibuat daripada warid. Warid makna dia fiddah, makna dia perak. Nabi kata, wa naqashtu fihi Muhammadun Rasulullah, dan aku suruh tukang buat ni ukir di atas cincin ini Muhammad Rasulullah. Dan Nabi kata, fala yanqushanna ahadun ala naqshi, jangan ada siapa daripada hamba dia pun buat macam mana aku buat di cincin ini. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi tak bagi. Pasal apa? Pasal cincin itu digunakan sebagai rubber stamp
Bila Nabi nak hantar surat kepada pembesar negeri mana-mana, dia menyedia rubber stamp. Nabi cop dia atas surat tu. Maka Nabi tak mau ada orang yang buat sofa, hidup guna buat mengenirkan orang. Itu tujuan daratnya. Cincin itulah yang jatuh di dalam Bi'ru Aris. Yang telaga Aris ini terletak dekat dengan Masjid Quba. Penduduk Madinah daripada dulu sampai hari ini, dia panggil telaga tu, dia panggil Bi'ru Khatan. Bi'ru Aris zaman Nabi. Sejak daripada jatuh cincin itu dalam telaga tu, dia panggil Bi'ru Khatan. Telaga Khatan, telaga cincin. Ambil sebenar cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jatuh di dalam telaga itu. Ada setengah pihak dikaitkan jatuhnya cincin ini dan hilang, dikaitkan dengan bermulanya huru hara dalam pemerintahan Islam. Koinsiden secara kebetulan selepas dia jatuh itu, dia main kemeluk politik yang tidak ada ujungnya. Dijadi huru hara sampai membawa kepada Osman bin Affan kena bunuh. Kebetulan selepas daripada hilang cincin itu jadi benda-benda ni, maka ada pihak yang mengaitkan hilangnya cincin Nabi SAW itu permulaan kepada huru hara yang berlaku. Tapi tidak ada nas yang mensabitkan keadaan itu. Dan tidak boleh kita salahkan Osman bin Affan di atas kehilangan cincin itu, sebab cincin itu tak ada apa-apa. Itu cuma cincin Nabi SAW. Ada dia dengan hilang dia tidak membawa kesan apa. Sayyidina Osman bin Affan ini bukan orang komen-komen. Dia sebuah hadis riwayat daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata Abu Musa, "Intalaqtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dakhala ha'itan lil ansar fa qada hajatan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ya Aba Musa amlik alayya al-bab fala yadkhulanna alayya ahadun illa bi'izni." فجاء رجل يضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة. فدخل فبشرته بالجنة. وجاء رجل آخر فضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله هذا عمر يستأذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة. ففتحت الباب ودخل وبشرته بالجنة. فجاء رجل آخر فضرب الباب فقلت من هذا؟ قال عثمان. فقلت يا رسول الله هذا عثمان يستأذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو كما قال هذا صحيح رواية الإمام الترمذي. Hadis ini cerita kata Abu Musa al-Ash'ari. Dalam satu riwayat lain kata Abu Musa al-Ash'ari hari itu duduk rumah, nak keluar rumah dia ada niatan. Dia kata hari ini satu hari aku nak pergi khidmat dekat Nabi. Ini dalam riwayat lain. Abu Musa al-Ash'ari nak keluar rumah dia niat. Hari ini aku nak bagi sehari hari aku ini untuk Nabi. Aku nak khidmat kat dia hari ini. Dan dia pergi jumpa Nabi. Nabi ajak dia pergi ke satu kebun. Al-Hafid maknanya kebun. Kebun kepunyaan orang Ansar. Abu Musa dia accompany Nabi pergi ke kebun tu. Bila sampai di sana ada satu tempat buang air, satu bilik air. Faqadha hajatah. Nabi masuk qadha hajatah. Nabi buang air, Nabi apa semua selesai di situ.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li, ya Aba Musa, amlik alayya al-bab. Nabi pesan dekat Abu Musa, ni aku duduk dalam baju ni, aku duduk dalam toilet ni, hang jaga pintu. Nabi kata, hang jaga pintu, fala yadkhulanna alayya ahadun illa bi'izni. Siapa pun jangan bagi masuk. Melainkan kalau dia nak masuk, minta izin dekat aku kata yes, masuk. Abu Musa pun dia dah janji dah hari ini dia nak khidmat dekat Nabi. Nabi kata apa dia buat? Dia tunggu di pintu. Kata Abu Musa, faja'a rajulun yadribul bab. Mai satu orang tu ketuk pintu bilik ayam nak masuk. Dia tu jaga, Nabi tu ada dalam. Faqultu man hadha? Dia dapat kuasa daripada Nabi itu jaga pintu. Bila orang ketuk pintu dia jaga balik. Man hadha? Siapa? Faqala Abu Bakar. Jawab orang yang ketuk pintu ni, aku Abu Bakar As-Siddiq. Bila dengar ke Abu Musa, Abu Bakar, dia kata, ya Rasulullah, hada Abu Bakr yasta'zin. Dia kata, ya Rasulullah, ni yang main ni orang kanan. Abu Bakar As-Siddiq, dia minta nak masuk. Qala Nabi, i'zan lahu wa basyirhu bil jannah. Yang ni spesial. Nabi kata bagi Abu Bakar masuk dan abang dekat dia akan masuk syurga. Tuan, berapa banyak hadis macam ini. Hadis yang sahabat-sahabat dulu cari Nabi, dulu ikut Nabi, dulu nak khidmat dekat Nabi, buat macam-macam nak buat favor dekat Nabi dan sebagainya. Pasal apa? Pasal nak dengar doa Nabi kat mereka. Kalau Nabi boleh tepuk belakang mereka kata barakallahu fiik, bagi tidak ada. Kalau mereka boleh ikut Nabi, Nabi boleh pegang kepala mereka, Nabi kata Allah yubarik fiik. Itu daripada Allah lebih daripada dunia. Abu Bakar As-Siddiq main di situ, ketuk pintu. Abu Musa kata apa? Dia kata Abu Bakar, aku Sayyidina Abu Bakar. Sah, hanya Nabi. Nabi kata bagi dia masuk, wa basyirhu bil jannah. Apakah dia akan masuk syurga. Kata Abu Musa, fadakhala wa basyirhu bil jannah. Abu Bakar, maka dia masuk main. Masuk Nabi beritahu, hang dapat syurga. Waja'a rajulun akhar. Abu Musa Al-Ash'ari kata lepas Abu Bakar masuk, dalam hadis riwayat Muslim, kata dia masuk, dia pergi duduk tepi Nabi, beri kanan Nabi, tepi telaga, duduk beri kanan Nabi. Main pula seorang ketuk pintu. Fadarab al-bab, kata pintu. Abu Musa kata man hadha? Faqala Umar. Main pula seorang lagi. Siapa ni? Umar Al-Khattab. Abu Musa kata dekat Nabi, ya Rasulullah, hadha Umar. Ni Umar pula main. Dia kata, yasta'zin, nak masuk juga. Faqala Nabi, iftah lahu. Nabi kita buka pintu. Wa basyirhu bil jannah. Abang dekat rumah, syurga bertunggu dia. Doa. Lepas masuk, dalam hadis riwayat Muslim kata, dia duduk di kiri Nabi. Main pula satu orang. Faja'a rajulun akhar fadaraba al-bab. Nak tutup pintu juga. Abu Musa kata, man hadha? Kata dia Uthman. Aku Uthman bin Affan. Abu Musa kata, ya Rasulullah, hadha Uthman yasta'zin. Uthman pula main, nak masuk juga. Nabi kata, iftahlah, buka pintu. Nabi kata, wa basyirhu bil jannah. Beritahu dekat dia, berita gembira, dia akan masuk syurga. Ala balwa tusibu, kerana bala ujian, musibah yang akan menimpa dia. Nabi Muhammad. Abu Bakar main, dia kata bagi masuk, abang dia akan dapat syurga. Umar main, abang kata bagi masuk, buka pintu bagi dia masuk, abang dia kata dia akan dapat syurga. Main Osman, Nabi kata buka pintu bagi dia masuk, abang kata dia akan dapat syurga. Tapi ada ujian, bala, musibah yang menimpa dia. Uthman bin Affan, kemudian apa jadi dekat dia tuan? Uthman bin Affan ini dia dibunuh oleh pemberontak yang tak puas hati. Kita dah baca hadis tu di Masjid Negeri dulu ni. Dia dikepung, orang pengiau muda hari Uthman berkata dia dikepung.
buat pemberontak yang termakan dengan fitnah yang ditaruh di dalam masyarakat. Osman dituduh mengamalkan kronisme. Pasal kebetulan dia melantik pegawai-pegawai daripada kalangan orang yang ada kaitan keluarga dengan dia untuk membantu dia dalam pentadbiran pada masa itu. Isu itu digunakan oleh musuh politiknya. Dia kata dia mengamalkan kronisme. Dia lantik adik-beradik dia. Osman bertahan diri. Aku tidak lantik dia kerana dia adik-beradik aku, tapi aku lantik dia kerana kelayakan dia. Kalau dia orang yang paling layak, oleh kerana dia adik-beradik aku tak bagi dekat dia, aku bagi dekat orang lain yang tak layak kerana bukan adik-beradik. Lingkup pentadbiran ini. Osman kata, orang tak boleh terima, orang tak boleh terima, tak boleh terima. Ini politik, tuan-tuan. Tidak akan dapat satu masa di mana tuan-tuan boleh bagi semua orang setuju dengan tuan-tuan. Tidak akan dapat masa ini. Selama-lamanya ada pro, ada kontra. Selama-lamanya. Hak suka kita, tak suka orang tu. Hak suka orang tu, tak suka kita. Selama-lamanya. Sampai kiamat berdali saja. Yang penting apa dia? Buat betul. Allah kata dia betul, dia betul. Tapi malangnya Osman bin Affan akhirnya apa juga penjelasan dia lagi tak diterima, tak disukai oleh pemberontak itu. Dia pergi kepung rumah dia. Waktu kepung dia jenguk kepada dia, keluar ke tingkap ni. Dia kata, aku bersumpah dengan nama Allah dan dengan Islam agama. Dia kata, hampa ingat banyak apa benar yang telah aku buat selama ini saya. Kesimpulan kita dah baca dah hadis. Dia kata, hampa ingat balik tak sewaktu Nabi SAW mula-mula sampai di Madinah, tidak ada siap di Madinah ni yang sedap diminum melainkan ayat telaga ni. Dia kata, bi'rurumah, telaga rumah ni. Nabi SAW kata, siapa boleh beli telaga ayat sedap ni dan bagi semua orang minum, aku tak akan janji lain dekat dia melainkan syurga. Bila Nabi Hafiz saja kata, Osman buat keluar dari poket dia, diberi telaga itu dan wakafkan kepada orang lain. Waktu orang berkepung rumah dia, dia jemuk kepala dia bertingkap. Dia kata, hampa ingat tak kebaikan yang aku buat ni? Tapi hari ini hampa kepung rumah aku sampai aku tak boleh nak diminum telaga yang aku wakaf dekat orang lain. Pemberontak kata, Allahumma na'am. Betul, apa yang hampa kata betul. Tapi tanggungan kami tetap tanggungan. Osman kata daripada tingkap rumah dia, dia kata, apa ingat tak waktu Nabi SAW kata Masjid Nabawi ini dah jadi tertib. Pada apa? Orang Islam semakin ramai. Nabi kata, siapa boleh berkeluar beri tanah sebelah masjid ini untuk kita besarkan masjid ini. Aku tak ada janji lain dekat dia melainkan syurga. Habis Nabi kata, Osman berkeluar beri poket dia, diberi tanah itu wakaf dekat Masjid Nabawi. Osman kata, hari ini aku nak keluar daripada rumah aku pergi sembahyang sunat 2 rakaat di masjid itu pun tak boleh. Pasal apa nak bunuh aku? Dia berkata, Allahumma na'am. Betul apa yang aku kata, tapi kami tetap nak bunuh aku. Osman bin Affan sebut lagi, dia kata, apa ingat tak sewaktu jadi perang Tabuk, negara dalam keadaan inflasi, barang tak ada. Oleh kerana barang tak ada, oleh kerana demand tinggi, supply tak ada, maka harga barang yang naik bukan-bukan. Apa ingat tak siapa yang keluar belanja paling banyak untuk nak menyediakan kelengkapan orang Tabuk? Apa ingat tak siapa? Dia kata, aku yang keluar belanja paling banyak untuk orang Tabuk. Nabi janji dekat aku syurga. Apa ingat tak benda tu? Dia berkata, Allahumma na'am. Betul, aku buat benda tu dan kami tak lupa, tapi tangan kami nak bunuh kami. Kita tengok kebencian mengatasi persaudaraan dalam Islam. Dan yang keempat, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ini dia bawa 4. Yang keempat dia kata, anshudukum billahi wal Islam. Aku bersumpah dengan nama Allah dan Islam agamaku. Hal ta'lamun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala kathir Makkah. Apa ingat tak suatu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabat dia ada di atas Bukit Sabir di Makkah. Bukit Sabir ni apa dia tuan-tuan? Bukit Sabir ini bukit yang ada buah Hira. Dia panggil Bukit Sabir. Di dalam hadis Muslim dia sebut kata Jabal Hira. Sabir ni ialah Jabal Hira.
Waktu duduk di atas itu, tiba-tiba fataharrakal jabal, bukit itu bergerak bersama dengan Nabi wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Anas. Osman kata ada di atas bukit Hira, yang ada di atas bukit Sabir itu. Osman kata Nabi, Abu Bakar, Umar dan aku. Fataharrakal jabal, bukit itu bergoncang hatta tasaqat hijaratuhu bil hadid, sampai batu di atas itu bergolek jatuh naik ke bawah ni, bergerak bukit itu. Qala faraqabahu bi rijli, Nabi hentak Jabal Hira ini dengan kaki dia. Wa qala, dan Nabi kata uskun ya Sarir, Nabi kata diam, tenang kamu wahai Sarir, fa inna ma'alaika nabi, kerana yang duduk di atas engkau ini Nabi wa Siddiq, dan seorang yang benar iaitu Abu Bakar As-Siddiq, wa syahidan, dan dua orang yang bakal mati syahid. Siapa dia? Dengan Osman. Jadi Osman dia dah hutang, dia sebut benar ni. Apa ingat tak kejadian ni? Dia kata Nabi SAW tunjuk kaki dia di atas bukit tu. Dia kata uskun ya Sabir, wahai bukit Sabir, wahai Jabal Hira, diam kamu, jangan lu bergerak macam ni. Ni tak ada atas Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan juga Osman. Abu Bakar As-Siddiq dia seorang yang benar, Umar dan Osman syahid, dan dua orang yang bakal mati syahid. Sengah bukit itu, bukit yang bergerak dari sengah. Qalu Allahumma na'am, wa qamqallah berkata, kami mengaku cerita hang semua mati, tapi hang mesti mati tangan kaki lagi. Dan tengok bahayanya kebencian, bahayanya apabila yang disemai dalam hati orang ini bukan kasih sayang, tetapi disemai kebencian. Bahaya dia macam itu. Bahayanya apabila kita doktrinkan di dalam hati orang ini kebencian, kemarahan, permusuhan. Bahaya dia macam itu. Pasal apa? Pasal dia boleh menuntut kebenaran, dia boleh membawa kepada kemusnahan. Bila Nabi SAW pesan macam itu, Osman peringat pesan Nabi ini. Ketika orang berkepunah-punuh dia kata Allahu Akbar, dia kata Allah Tuhan yang Maha Besar, syahiduni wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah mereka menyaksikan aku. Dia kata pada hari ini anni syahid, aku akan mati syahid. Dia kata tak lama lepas itu dia dibunuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Al-Tirmidzi. Ini daripada cerita cincin Nabi. Cincin Nabi pakai, Nabi mati, Abu Bakar ambil, Abu Bakar mati, Umar ambil, Umar mati, Osman ambil. Mereka dalam Osman cincin di tempat masuk di dalam pintu air, masuk di dalam telaga yang dulunya ada di sebelah kanan Masjid Quba itu, dan Osman ini tidak boleh disalahkan kerana Nabi SAW memang bagi keistimewaan dekat dia, dan hadis-hadis yang kita baca menceritakan tentang keistimewaan Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan mukadimah itu menjadi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 12. Bahrul Madi jilid 12. Muka surat 120. Muka surat 120. Sebelum itu PX 6789 lampu dan itu. PX 6789 pintu lampu mereka. Tak lagi ada seorang ikat kalau mereka bekerja. Baik, tajuk fi karahiyati khatamuz zahab, tajuk yang berkaitan dengan cincin. Apa dia kata? Yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan pakai cincin emas. Boleh tak boleh orang lelaki pakai cincin emas? Ketahuilah saudaraku, telah lalu dalam masalah itu hadis yang menunjukkan atas haram pakai emas seumumnya. Seumumnya maksudnya larangan itu bersifat general. Maksud larangan bersifat general itu maksudnya tak kira sikit, tak kira banyak. So kata emas, orang kita dia pakai. Itu maksudnya. Yakni sama ada emas itu sikit atau banyak, atau besar atau kecil, laki-laki tak boleh pakai. Macam itu.
Dan pada masalah ini menunjukkan hadis teguh yang tertentu pada cincin mah. Hadis yang kita nak baca ni dia fokus kepada cincin mah. Faham dia apa dia? Gelang mah pun tak boleh, subang mah pun tak boleh, rantai mah pun tak boleh, kecuali pisang mah dengan gigi mah. Gigi mah pun tak pakai dah tadi. Dia kata dengan hadis ini umum menunjukkan bahawa teguh semuanya walaupun sebetang jauh sekali. Tak boleh ni, tak boleh, bukan pakai banyak, bukan tak. Walau kecil, walau sikit. Laki-laki tak boleh dengan main. Maka teguh itu, iaitu bagi laki-laki pakai seperti cincin main. Ada perempuan, dia ada teguh memakai. Perempuan tak ada masalah. Bermula dalil teguh pakai cincin main itu adalah hadis At-Tirmidzi. Kata dia an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala nahani Nabi sallallahu alaihi wasallam an takhattum bil dhahab wa an libas al-khasfi wa an al-qira'ati fi ar-ruku' was-sujud wa an libas al-mu'affar. Diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu telah diteguh akan laku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin mah. Sayyidina Ali kata, Sayyidina Ali kata Nabi larang dia pakai cincin mah ataupun memakai sutra. Ali kata Nabi pesan dekat dia, Ali mah jangan pakai, sutra jangan pakai. Dan juga diteguh aku membaca Quran ataupun ayat-ayat Quran di dalam rukuk dan sujud. Teguh. Tak boleh masa rukuk itu baca Fatihah, masa sujud itu baca Qul Huwallah, itu diteguh. Dan diteguhnya daripada memakai pakaian yang berceluk warna kuning. Lagi sekali, saya dah baca panjang lagi. Bahawa ni ada seseorang beritahu kat saya, satu ustaz mengajar di Tarik Puntah. Orang sudah tanya dia, kata ustaz ni baju kuning ni boleh pakai ni pakai ustaz? Dia tahu tak boleh, baju apa jangan tak boleh baju siapa berada ini, tapi ustaz Samsul ini dulu apa kata baju kuning tak boleh. Dia kenal tu, dia sangat boleh. Dia ni pun pelik macam-macam, 20 fatwa pelik-pelik. Mana fatwa ni baca kitab. Ni baca kitab yang bagi tahu dalam hadis apa huraian dia macam tu. Hadis apa huraian dia macam tu. Dan kita baca benda ni bukan ada satu tujuan apa nak kata dekat siapa apa tak tahu. Tapi tidak jadi macam tu. Nampak tuan-tuan? Itu sebab kita kata dalam mengaji agama ni kita akan jumpa beberapa benda yang kita tak tahu. Bila kita jumpa benda tu kita buat, tiba-tiba dalam agama apa tak boleh. Stop, jangan buat tadi. Bila kita jumpa benda kita dah buat, agama kata tak boleh buat, kita lagu nak naik angin, lagu nak pertahan yang kita dah buat selama ni, kacau. Kita nak menang kita atas Quran, kita nak menang kita atas hadis Nabi, kacau. Tak boleh macam tu. Hati bukan tidak ada satu orang manusia selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu orang manusia yang dia tak kuasa. Mesti ada yang salah, silap ni mesti ada. Oh, silap. Betul, bagaimana ni hadis? Cek balik hadis ni sahih ke tak? Cek kata hadis sahih. Okey. Sami'na wa ata'na. Aku baru tahu benda ni, aku dengar hari ni, dan aku tahan. Hari ni aku buat masa aku tak tahu, ini apa? Lepas ni aku tahu buat. Kalau kita ada sifat itu, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah saya tak. Memakai cincin mah itu diteguh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Imran bin Husain. Annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-takhattum bil-zahab. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Imran bin Husain. Kata dia telah teguh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bercincin dengan emas. Dia kata Nabi teguh. Kata At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali dan daripada Abi Hurairah dan daripada Ibnu Umar dan daripada Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kata dia lagi, hadis Imran bin Husain itu hadis yang hasan. Imam Syekh Nasiruddin Al-Albani dia kata itu hadis
sahih. Pasal dia oleh hadis sahih yang lain yang semakna dengan dia. Baik. Kemudian masalah, dia kata memakai cincin emas yang bercampur macam mana? Ini suasa pun campuran dia antara emas dengan perak. Dia lebok sekali, dia keluar emas, dia jadi satu macam yang kalau dia jadi cincin suasa. Baik. Apa hukum pakai cincin yang bercampur emas dengan benda lain? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Muslim, maka itu haram dia atas laki-laki dengan ijma' ulama. Tak ada beza pendapat di kalangan ulama mazhab. Semua mazhab ijma' mengatakan emas kalau dicampur dengan apa pun laki-laki tak boleh pakai. Maksudnya suasa laki-laki tak boleh pakai itu ijma' ulama. Ini Imam Nawawi kata. Dan begitu juga haram jika ada setengahnya emas dan setengahnya perak. Sehingga berkata ashab kita, kalau adalah geriki cincin itu daripada emas ataupun bersatu dengan sedikit emas, maka ia itu haram juga. Jadi kalau pelan-pelan Terengganu dia pandai, dia buat cincin itu tak nak pegang batu, dia ada tajam-tajam di geriki, dia pergi itu yang ada pegang batu. Bodi dia semua perak, tapi tangan ada pegang batu dia buat emas sikit. Dia kata laki-laki tak apa sikit, tak apa. Ijma' ulama mengatakan haram. Jadi kalau kita dalam wanita ada tu cincin tu, ada tu tempat di Terengganu, buat dia cantik batu hijau dan dipakai kotak emas, kan? Tak tahu itu ni. Pada itu dengar kuasa tak tahu. Dia kata pada dia orang tak bagi emas tak tahu. Ada juga yang bagi fatwa macam tu. Mereka kata kalau emas tu tak boleh. Kalau dia tukar nama tak apa dah. Jadi bila dia campur dia tak kira emas lah. Dia panggil suasa. Suasa tak haram, yang haram emas. Dia dengar tempat dia tu. Kan? Pakai malak bila dia nak selama sikit macam boleh ubat tu ni. Malak tadi. Betul baca-baca radio ni, buang tu tengok raya lah. Siapa tak sayang, kita dah buang ni banyak tempat rumah itu kan. Tapi, tak boleh. Kalau kata tak boleh, tak boleh. Kan macam mana? Sayang memang, sayang bila kita dah tahu. Tapi, tahu lah. Bila kita tengok dulu, kita kali itu lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dan ada pun orang-orang perempuan, maka diharuskan bagi mereka itu memakai cincin emas dan sekalian pakaian daripada emas itu. Masalah, dia kata sutra yang bernama qasdi itu macam mana ini cerita yang kita dah baca panjang itu. Sutra ni kita tak boleh. Nanti kita baca. Pada tengok di bawah itu, bab fi khatamin fiddah. Itu bab yang datang pada membicarakan cincin perak. Cincin yang dibuat daripada perak. Ketahuilah saudaraku, memakai cincin perak itu harus pada syarat. Itu saja. Dengan sebab Nabi SAW ada memakai cincin perak. Kita boleh pakai macam apa? Mesti Nabi pakai. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang sahih. Satu daripadanya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, katanya an Anas radhiyallahu anhu qala, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min walid wa kana fidduhu habasyian. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia adalah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Anas kata. Dan adalah permatanya batu Habasyi. Batu cincin itu daripada negeri Habasyi. Kata At-Tirmidzi, daripada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Umar dan daripada Buraidah, dan kata dia lagi bermula ini hadis hasan lagi sahih lagi gharib daripada ini wajah. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, berkata ulama, permata daripada batu manik ataupun daripada batu akik. Ini ada pendapat kata batu yang dipakai itu daripada batu manik, ada kata daripada batu akik. Kerana tempat keluarnya di negeri Habasyah dan juga negeri Yaman. Dan kata khil
Ada pendapat kata batu cincin Nabi ini warnanya hitam. Sebab Rasulullah Mekah di Madinah, di Hotel Hilton Mekah tu, dekat ground floor tu, kedai-kedai mic ni, kalau cincin perak ni dia pun berhitam. Hijau ada, berhitam. Padahal hitam ni dia ada satu keterangan daripada hadis Nabi SAW sebagai cincin yang Nabi suka pakai. Batunya hitam. Ada satu orang kaya meninggal Kolombo, milenial. Dia telefon saya kata, tanya ustaz, dia kata ada satu ustaz yang jumpa saya, ustaz juga yang buat cerita dia kata satu ustaz yang jumpa dia nak dia batu cincin dekat saya kata oh saya kata lagi nak tanya ustaz. Dia kata batu cincin ada nak jual itu ada halal, ada wadah. Batu cincin ustaz ni nak jual ada satu batu cincin, ustaz tu kata kat dia, Datuk ni batu cincin ni ada kadang dia. Orang macam Datuk kena pakai. Betul. Oh, dia kata betul. Macam dia nak jual kat dia. Oh, hari Datuk beli kan, dia tanya dia. Apa Ustaz? Dia nak jual dekat saya 1.5 juta. Ada juga satu tanggal nak buat kerja macam ni. Dia kata 1.5 juta Ustaz harga. Dia nak jual kat saya. Ada dua harap ni, pasal harap ni apa tu baca apa harap ni dia tak tahu. Quran dan hadis dia tak tahu, tapi dia tu baca harap ni. Doa harap kat saya ni, harap kata batu ni ada kadang ni. Ada benda macam ni. Dia tak tahu tu. Dan dia dulu saya tak tahu tu. Dia tanya saya tak tahu. Kalau dia tu minta dia nasihat, saya kata saya beli. Dia beli letak. Saya memang tak beli. Saya tak beli. Cuma saya kata balik dekat Ustaz tu. Saya kata balik dekat Ustaz tu. Ustaz ni mengaji sampai bersiap tu buat benda syirik. Saya kata tak Ustaz tu. Lalu kalau juga kali itu pulang-pulang tu. Dia ini dikata balik. Dia kata Ustaz ni mengaji sampai bersiap. Tu ceramah sana sini satu Malaysia orang kenal. Dia kata Ustaz buat benda syirik. Dia kata Abu pintu lah ikut. Dia kata nampak pun kan. Apa kita tu baca tajuk khatam, tajuk cincin, tajuk batu cincin Nabi berkata muih tu cerita pada jin alam lepas mengaku sama ada dengan dia nak keluar dari muka bila kita dibuat hati nak duit lalu nak apa lagi kan ni potong nak duit dia kali dia tak dapat duit saya tapi tak malah haji kita kenal kita ni maafin sudah beres jemaah haji ambil dulu dia putih kata nama Allah lagi kata Allah dia tadi tidak lagi masa tawah orang dapat tinggalnya di obat Rasulullah ni dia kata dia tak beri nama Allah dia kata dua macam ni tak jenis batu cincin tadi ni satu dia kaya balik upri dia elok gantung di rumah kalau ada menyaga kata gantung di kedai lari insyaAllah dia kata gantung di rumah mencuri nafsu mati sedih dalam tingkatan muka nanti akan nampak 5 ratus ya harga untuk nak menyangka lari nak jadi panggil peralih ni 5 ratus modal ya lepas tu nak selamat daripada penyambung pencuri ini tak ada hukum kali-kali lepas tak ada gas jatuh semua tak ada lampu 5 ratus yang dia cukup muka nakil berpaksa macam Allah ni first time main takut tengok pipo apa ada tadi tinggal sang kok tengok orang mesti tak boleh kan nak ni tentang macam ni cerita banyak dalam masyarakat tuan balik kepada ayat Quran balik kepada hadis Nabi cerita yang tak ada cerita dalam Quran Nabi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia beritahu di sini dia kata apa? Nabi pakai batu tu batu akik dan ada semua kata khil batu tu warnanya hitam. Dan telah datang di dalam Sahih Al-Bukhari daripada riwayat Suhaib daripada Anas bin Malik juga kata dia permata cincin Nabi itu maksudnya daripada batu akik yang berwarna hitam. Dia kata.
Dan kata Ibnu Abdul Bar, dan inilah yang lebih khas, yang lebih sahih, Nabi pakai cincin, ada batu, dan batu itu batu aktif yang berwarna hitam. Dia kata, itu sabit daripada hadis-hadis yang sahih. Baik, tuan-tuan tengok bawah tu, bab yustahabu fi dhisil khatam. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan barang yang disukai daripada permata cincin itu. Kalau kita nak buat cincin yang ada batu, batu yang macam mana yang disukai dalam agama. Ketahuilah saudaraku, permata cincin itu ditaruh macam-macam permata seperti suka hati. Dia kata, kita nak buat cincin boleh batu apa pun. Dia kata itu suka hati. Tetapi yang sepatutnya diturut ialah semacam mana perbuatan Nabi, kerana Nabi SAW itu ikutan kita. Nak mau batu macam mana, nak mau batu besar tengah, nak mau batu kecil-kecil ikut, tapi tak buat. Tak buat macam mana pun tak salah, selagi mana bukan emas. Tapi dia kata kalau nak cantik ni apa dia? Ikut macam mana Nabi buat, paling cantik. Ini dia beritahu. Kerana Nabi SAW itu ikutan kita, dan Nabi SAW itu memakai cincin perak permatanya daripada perak juga. Satu riwayat kata cincin Nabi itu dia punya gelang dia tu perak dan atas dia pun perak juga. Itu satu. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فضه منه. Dia kata, diriwayatkan dari satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak ingat kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kelakuan Nabi dan takrif Nabi. Namanya ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Takrif maksudnya apa? Nabi tak cakap, Nabi tak buat, tapi Nabi mengakui benda itu. Takrif juga jadi hadis. Nabi tak buat. Contoh apa dia? Takrif bok ataupun bewak padang pasir, Nabi tak makan. Bila sahabat Khalid Al-Walid tangkap bok ni di tengah padang pasir, waktu kemah di tengah padang pasir ditangkap, dia potong, dia buat, dia panggang apa semua. Nabi tengok daripada dia tangkap, dia tunggu siang bok ni, Nabi tu tengok, dia pergi panggang hati-hati, Nabi tu tengok. Bila siap panggang, dia main nak bagi dekat Nabi. Nabi tak mahu. Nabi tak mahu. Pasal apa? Nabi kata aku tak biasa dengan makanan ini. Dia bantai sebab Nabi tak larang. Nabi tak larang. Nabi tak kata jangan makan. Nabi tengok ada dibawakan, cuma Nabi tak makan. Itu dianggap takrif, pengakuan daripada Nabi kata boleh makan, cuma Nabi tak makan. Itu hadis juga benda tu pun. Bukan Nabi buat saja, bukan Nabi kata saja tu. Nabi tak buat, Nabi tak kata apa pun, Nabi tengok tak larang tu pun. Itu dianggap takrif, pengakuan daripada Nabi kata benda tu boleh. Macam tu. Katanya adalah cincin Nabi SAW itu dibuat daripada perak. Bahagian permatanya pun daripada perak itu. Tadilah cincin Nabi pakai khas tulis Muhammad Rasulullah. Itu tulis itu di atas perak juga. Di permukaan dia tu ada tulis macam tu. Makna tu pun body apa nama cincin Nabi itu dibuat daripada perak. Itu terang daripada hadis Nabi SAW. Dan kata At-Tirmidzi, hadis itu hasan, lagi sahih, lagi baik. Masalah memakai cincin perak bagi laki-laki, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Muslim. Dan sesungguhnya telah ijma' orang Islam harus bagi laki-laki pakai cincin perak. Ijma', maksud tak ada pangkangan. Semua mazhab kata okey laki-laki pakai cincin perak. Dan dimakruhkan oleh setengah ulama Syam yang dahulu daripada memakai cincin perak itu bagi orang yang tidak mempunyai kekuasaan. Ada sebahagian ulama di Syam dia berkata cincin perak itu semua orang lelaki boleh pakai. Orang yang jadi ketua saja boleh pakai. Pasal apa? Pasal Nabi ketua negeri, ketua negara. Jadi dia tengok dari sudut itu. Kalau kita tak jadi ketua, macam mana Nabi jadi ketua, kita tak disuruh pakai cincin itu.
Itu pendapat mereka ni, sebahagian daripada ulama Syiah. Tapi dijemuk semua ulama boleh, laki-laki boleh pakai cincin perak. Dan telah dilihat mereka itu padanya akan asar. Maka inilah satu yang syaz, yang ditolak akannya. Imam Nawawi kata ini pendapat tak dipakai. Maksudnya apa? Maksudnya orang laki-laki boleh pakai cincin perak, tak ada masalah. Baik. Tuan-tuan boleh tengok di bawah tu dia cerita khilaf-khilaf dia ada. Nak cerita kata orang perempuan boleh tak boleh pakai perak, dia kata boleh. Dengan syarat apa? Buat bagi perak tu jadi kuning juga. Itu pendapat yang baik. Nah, abang kata orang perempuan ni sesuai pakai emas. Bila tak ada duit, dia mampu beli perak saja. Dia suruh lumuk cincin perak tu dengan benda yang boleh jadi kuning, supaya kelihatan macam emas bagi orang perempuan. Dan itu adalah pendapat yang baik. Dia nak baca itu dari macam. Tuan-tuan tengok bawah, bab fi lubsil khatam fil yamin. Dia kata pula bab yang datang hadis yang menyatakan memakai cincin sebelah tangan kanan. Cincin ni sunat pakai sebelah tangan kanan. Dia kata, ketahuilah saudara, apabila seseorang kita suka pakai cincin yang diharuskan oleh syarak, maksudnya cincin perak, adakah kita pakai di jari tangan kanan ataupun pakai di tangan kiri? Itu persoalannya. Kalau nak pakai cincin ni, elok tangan kanan ke tangan kiri? Kalau tangan kiri, tadi kita nak pergi masuk buang air, kita nak baju, ni yang main mereka dalam internet macam-macam. Dia kata ni kedai nasi tanah mana ni, kawan ada apa, bantu apa, ada pun nanti tu pakai cincin belah kiri, hari tu dia baju apa, kejatuh betul. Cerita ni semua duk keluar main nak bagi orang tak pergi kedai tu. Itu dia tujuannya. Nak bagi orang tak pergi kedai, cukup masyhur cerita ni. Tengok dalam hadis pun dia beritahu tak sah lah pakai belah kiri, pakailah belah kanan. Bila Nabi kata pakai belah kanan, hampir duk pakai belah kiri, cerita dia macam-macam lah. Pakai kiri ni kerja dia yang tu kan. Ini hikmah. Di sebalik Nabi suruh pakai cincin sebelah kanan. Itu hikmah dia. Dia kata maka tentang ini ada khilaf. Kata setengahnya sebelah kanan dan kata setengah ulama sebelah kiri. Benar ni dalam agama ni tak ada hadis juga. Tak ada hadis. Dia dikata ini cerita ni tak boleh hadis. Kita ambil akhwat. Maka masing-masing ulama itu ada berapa dalilnya. Maka dalil memakai cincin sebelah kanan itu adalah hadis Imam At-Tirmidzi. Kata dia Ali bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sana'a khataman min zahab fatakhattama bihi fi yaminihi. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperbuat dia pada tukang emas akan sebentuk cincin daripada emas. Ini sebelum emas, pengharaman emas kat laki-laki. Nabi pun ada buat cincin emas sebentuk untuk pakai. Apabila sudah siap cincin emas itu, lalu dicincinkannya akan dia sebelah tangan kanan. Sebelum mai perintah larangan, Nabi buat cincin emas, Nabi pakai sebelah tangan kanan dia. Kata ulama adalah Nabi buat cincin emas itu sebelum turun Quran dia beritahu. Sebelum mai larangan daripada Allah, maka Nabi buat cincin emas. Sambung hadis dia kata, "Summa jalasa 'ala al-minbar fa qala inni kuntu takhadtu hadha al-khatam fi yamini, summa nabadahu wa nabada an-nasu khawatimahu." Kemudian daripada telah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cincin itu sebagaimana orang memakai cincin, maka Nabi naik di atas mimbar di dalam masjid dan orang-orang penuh menanti nak mendengar apa Nabi nak kata. Apakah yang hendak dicakap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu? Ya, Nabi kalau kita baca banyak hadis dia macam tu. Dia jadi satu orang yang kalau orang Arab dia kata kalam masmu'. Kalam masmu', maksudnya dia satu orang yang cakap dia orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekali pun bercakap orang boring, tak pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap kali dia berdiri nak bercakap, dia semua orang pasang telinga bersedia nak dengar. Nabi ni orang macam tu. Itu sebab dalam hadis Nabi kata apa? Inna ba'dal bayani sihrun. Nabi kata sesungguhnya tengah daripada bayan, majlis, ceramah, sihrun,
Dia macam satu sihir, Nabi kata. Kalau kena orang yang ahli pidato ni, bila dia bercakap ni, hujan orang tak lari. Orang kata Presiden Soekarno Indonesia ni, dia kalau dia bagi pidato dia bagi speech dia, masa tu cuaca elok, dia tengah dia bagi ceramah dia, syarahan dia, hujan turun, orang tak lari. Bukan orang tak lari pasal takut kat dia, tapi pasal sayang nak tinggal majlis dia. Di Malaysia ni dulu Datuk Asri Haji Muda, itu pun satu orang yang ahli bayan. Dia kalau dia bagi, saya budak-budak pernah pergi dengar dia ceramah di Padang Sungai Petani Ontok. Tengah tu ceramah hujan tu. Tengah tu ceramah hujan ni bukan hujan. Biasa ni hujan macam di Bangkok lah ni. Hujan lebat tengah angin dengan lebat. Dia duduk bawah bumbung. Bila hujan ni, dia ambil mikrofon, dia keluar pergi duduk tengah hujan tu. Ini yang kata, yang Nabi kata, inna ba'dal bayani sihrun. Dia keluar pergi duduk tengah hujan sama dengan orang ada dengar ni. Dia kata, kalau tuan-tuan ni jangan lari. Dia kata, tak lari. Tak lari. Ni, Nabi SAW jauh lebih hebat daripada dua contoh. Bukan kata Nabi ni macam Soekarno, dia jauh lebih hebat daripada Soekarno. Maka hadis yang kita baca ni, dia beritahu, dia kata apa? Dia kata Nabi SAW naik atas mimbar nak bagi satu cakap, nak bagi satu khutbah. Bila Nabi naik saja, semua itu menanti nak mendengar apa yang nak dicakapkan oleh Nabi SAW. Bila naik sahaja Nabi SAW di atas mimbar itu, lalu duduk ia hendak menyampaikan wahyu yang diturunkan. Cuma tunggu, ni apa benda nak beritahu oleh. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya adalah aku telah mengambil akan ini cincin buat pakai di jari tangan kananku. Nabi tunjuk cincin emas baru siap, ditempah dekat tukang emas, siap Nabi pakai di jari tangan kanan dia. Nabi tunjuk, ni aku baru tempah, baru siap, ni aku pakai. Dia kata di tangan kanan aku. Sebagaimana kamu juga memakai cincin emas untuk pakai macam aku. Sama, hampa pun ada cincin emas pakai di tangan juga. Dia kata, sekarang ini tiada harus bagi laki-laki memakai cincin emas itu. Nabi kata sudah turun perintah daripada Allah, laki-laki tak boleh pakai emas ini. Dia kata kemudian Nabi SAW pun cabut dan buang cincin yang dipakainya di hadapan sekalian orang yang mendengar cakap. Dia cabut firman. Jadi Nabi dia nak tunjuk kata benda tu laki-laki tak boleh pakai. Jangan ditanya kalau tak tahu ikuti kan cincin tu. Ada dengar ni dan kata Dawud Rahim saya cincin main buang ni. Itu bukan ceritanya nak buat Nabi buang cincin main tu. Nabi kata zalim dan Nabi sudah haram. Nabi buang. Dalam satu hadis lain dia kata apa? Nabi duduk jalan dengan sahabat, nampak satu laki-laki pakai cincin main. Nabi terpa bila kat dia. Nabi pegang tangan dia, Nabi cabut cincin main daripada jari dia. Nabi kata hadza haramun ala zukurin min ummati. Nabi kata ni mah ni haram ke atas laki-laki daripada umat aku. Nabi bagi mazhab seluruh Nabi kalau laki-laki pakai mah ni. Hari ni ramai ada laki-laki pakai mah. Pantai lagi, bukan cincin, pantai laki-laki pakai pantai mah. Kita kata mai kan? Itu. Dia tak boleh bagi kita dia pakai. Dia bilang. Bukan dia tak tahu. Dia tahu tapi. Dia apa kata diri dulu. Allah. Ni hadis ni nak beritahu maaf Nabi ni kepada orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sebagaimana kamu mengambil cincin emas buat pakai, maka sekarang ini emas sudah haram kat atas lelaki. Nabi cabut cincin itu dan bagi buat yang dipakai di hadapan sekalian orang itu dilempar. Bila dilihat oleh orang akan Nabi melempar cincin emas Nabi itu, maka orang-orang pun membuang cincin menurut seperti mana Nabi SAW. Mereka pun cabut buang juga. Kenapa? Nabi dah beritahu benda dia haram, laki-laki tak dia pakai emas, Nabi buang, dia buang. Begitu sekali sahabat ni ikut Nabi. Dan pada bab ini ada riwayat hadis daripada Ali dan daripada Jabir bin Abdullah
dan daripada Abdullah bin Ja'far, dan daripada Abdullah bin Abbas, dan daripada Aisyah, dan daripada Anas bin Malik, dan katanya hadis itu hadis yang hasan lagi sahih. Baik, masalah memakai cincin di jari sebelah kanan dan dalilnya lagi. Sabda Nabi, sebenarnya banyak hadis yang menunjukkan Nabi pakai cincin di jari tangan sebelah kanan. Banyak, itu satu hadis yang kita baca. Ada banyak hadis cerita Nabi pakai cincin di sebelah kanan. Maka ini lagi satu hadis riwayat daripada Imam At-Tirmidzi. Katanya Anis Salti bin Abdullah bin Nawfal radhiyallahu anhu qala ra'aitu bin Abbas yatakhaddamu fi yamin. Kata dia diriwayatkan daripada As-Salt bin Abdullah bin Nawfal. Kata dia, aku lihat sahabat Nabi yang sangat alim namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat yang sangat alim. Dia kata Abdullah bin Abbas. Siapa dia ni? Abdullah bin Abbas sepupu Nabi. Sepupu Nabi, dan dia didoakan oleh Nabi supaya jadi alim dalam Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah memakai cincin pada jari sebelah kanan-kanan. Dia kata, ini orang alim ni Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, dia pun pakai cincin sebelah jari kanannya. Kata hadis itu, wala qalbu illa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqaddamu fi yamini. Dan tiada aku sangka akan dia, mereka katanya, telah aku lihat agar Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin pada jari tangan kanannya, maka aku ikut sebagaimana perbuatan Nabi. Abdullah bin Abbas ni orang alim besar di kalangan sahabat Nabi. Dia kata, aku tak mau cerita panjang. Tanya aku, pasal apa aku pakai cincin sebelah tangan kanan? Aku nak lapang baju. Aku pakai pasal aku tengok Nabi pakai di tangan kanan. Aku ikut Nabi. Hari itu saya tanya banyak. Dia boleh cerita, dia kata pasal apa? Kalau orang pakai belah kiri tak lagi habis masuk jamban, dia boleh cerita ni semua. Dia, itu semua alasan. Yang penting sekali aku pakai belah kanan pasal apa? Pasal Nabi pakai belah kanan. Hari tu yang kata tahap taat mereka kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata At-Tirmidzi, telah berkata Muhammad bin Ismail guru kepada Imam At-Tirmidzi. Ini hadis kita dah baca ni, Sunan At-Tirmidzi. Guru Imam Tirmidzi ni siapa dia? Muhammad bin Ismail. Siapa dia ni? Imam Bukhari. Hadis yang kata rawahul Bukhari, Bukhari itu nama dia Muhammad bin Ismail. Dia tu guru kepada Imam At-Tirmidzi. Kita dah baca hadis lagi. Hadis As-Salt bin Abdullah bin Nawfal itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Imam Bukhari kata hadis itu sahih. Dan juga telah didatangkan oleh Abu Isa akan riwayat daripada Ja'far bin Muhammad daripada bapaknya. Katanya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu Nabi dua orang. Hasan dan Husain memakai cincin keduanya di jari kanan sebelah kiri. Ini pula satu riwayat. Dia kata cucu Nabi Hasan dan Husain pakai cincin belah tangan kiri. Kata At-Tirmidzi, ini hadis hasan lagi sahih juga. Dalam hadis itu kalau tuan-tuan tengok matanya, dia katakan Al-Hasan wal Husain yataqaddamani fi yasarihima. Hasan dan Husain pakai di tangan kiri mereka berdua. Dan datang riwayat daripada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin di jari tangan sebelah kanan. Jadi nak pegangnya apa? Pak Nabi itu, Nabi pakai belah mana? Cucu dia pakai belah mana? Itu cucu dia punya pasal. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai sebelah kanan. Dia kata, dan telah berkata Muhammad bin Ismail, guruku, hadis ini, hadis yang kata pakai cincin sebelah kanan itu lebih asah daripada sesuatu yang diriwayatkan daripada lain bahawa. Muktamadnya dia kalau pakai cincin belah kanan itu paling jari. Ada orang tanya pula, Ustaz, jam pakai belah kanan ke belah kiri? Pakailah belah mana pun, pasal masuk jamban, jam tidak sengkut. Jam tak tarik, dia tak sengkut ke mana. Yang pakailah kiri ke kanan tak jadi salah. Cuma yang kata kanan ni, dia menunjukkan sesuatu yang penting. Kanan ni, dia tak anggota penting. Kan Nabi pernah makan dengan budak-budak. Satu hilang dengan budak. Budak itu sudah ambil makanan dengan tangan kiri. Nabi pukul tangannya. Nabi kata, kul biyamin. Nabi kita makan dengan kanan. Nabi kata,
menunjuk kata kanan seperti. Apatah lagi untuk benda-benda baik, makan, minum, apa semua sebaik-baiknya kanan. Itu nak katanya. Baik, memakai cincin di jari kelingking pula dia kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, dan telah ijma' orang Islam bahawasanya sunat pakai cincin itu oleh laki-laki di jari kelingking. Ada juga hadis kata boleh pakai cincin di jari kelingking sebelah kanan. Boleh, dia kata. Adapun perempuan, maka boleh dia pakai banyak cincin pada jari-jarinya. Perempuan ni boleh. Dia ada 10 jari, dia pukul 8 jari cincin semua. Terutamanya waktu makan kenduri. Dia kata salah tak perbuatan tu, asalnya tak salah. Pasal perempuan ni memang dia suka perhiasan. Tapi kalau nak menunjuk itu salah. Dia nak pakai sampai 8 jari, dia kata tak salah. Adapun perempuan, maka boleh dia memakai banyak cincin pada jari-jarinya. Dan makruh bagi laki-laki memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk dan ibu jari. Itu 3 jari ni. Ibu telunjuk dengan jari hantu ni sama ada manis ataupun kelingking. Itu ada dalam hadis. Dan sebagai karahat tadi, itu sebagai makruh yang ringan, bukan makruh yang berat. Baik. Memakai cincin di jari kelingking, apa sebab disuruh syarat? Kata Imam Nawawi, bermula hikmah disuruh syarat pakai cincin di jari kelingking kerana jauh dia daripada kena lasak pada hari-hari. Oleh sebab tangan itu kurang bekerja ya. Jari kelingking ni kalau pakai cincin itu kurang rosak lah. Pada dia jari yang kurang buat kerja. Kadang-kadang orang suruh kita pilih jari mana nak potong. Kan? Sebab orang biasanya kalau orang suruh pilih antara tangan dengan kaki, nak potong kat mana? Kita tak tahu potong mana. No, dia kata kalau you terpaksa kena pilih antara potong tangan dengan potong kaki, mana potong? Ya, fikir tangan kalau tak ada musuh, ya adalah. Tapi kaki kalau tak ada musuh, memang sudah semua. Jadi boleh nak potong semua. Kan? Tapi terpaksa potong. Pasal apa? Manis. Bisa lagi. Terpaksa kena potong. Kalau kencing manis kena kaki, takkan nanti kau potong tangan. Tak boleh. Kena kaki, potong kaki. Kena tangan, potong tangan. Cuma kalau orang pilih hak mana organ yang lebih penting daripada yang satu lagi, tangan dengan kaki, kalau diberi pilihan nak potong hak mana? So, fikir. Dia kata tak mau potong. Senang hari tak mau fikir lah. Maknanya apa tuan? Moral di sebalik cerita tu, hak Tuhan bagi kat kita ni semua berharga. Jangan orang itu. Semua berharga. Orang berkata di pasal apa? Jari ni dia panggil ibu jari. Ibu ni kalau tak ada susah. Dan boleh bayangkan jari kita tak ada yang ni. Ada 4 ni kacau ni. Maka nanti dia ambil terang. Ni yang tu sabda ni, yang ni betul. Bila ibu dah tahu, dia pun nak tolak. Macam mana? Maka dia panggil ibu. Penting sekali dia. Ibu. Ya. Dia kata kalau tak ada dari kelingking boleh gagah lagi. Boleh gagah lagi. Dia kata boleh buat, dia korang buat saja. Tapi kalau cuba tak ada, susah tak susah. Susah juga. Tuhan bagi dia cukuplah. Jaga dia. Tak sendiri mana itu pantang diri sikit. Pasal apa? Tak lagi dah dia kena potong punca kita tak jaga. Pasal itu kita kena. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata memakai cincin di jari tangan kiri. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarah Muslim, telah ijma' sekalian ulama fiqh atas harus memakai cincin itu di jari kanan dan harus pakai di sebelah kiri. Dan tiada makruh salah satu daripada keduanya. Dan telah bersalah-salahan mereka itu mana tersalah satu daripada keduanya lebih afdal. Maka jawabnya banyak di kalangan ulama salah memakai cincin di jari kanan. Dan banyak juga yang memakai di jari kiri. Dia kata ada. Di kalangan ulama di Muslim ada pakai kanan, ada pakai kiri. Dan telah disunatkan oleh Imam Malik memakai sebelah kiri dan makruh sebelah kanan. Imam Malik pula lebih ujung. Dia kata kiri itu lebih sunat daripada kanan. Dan pada mazhab kita Syafi'i, 2 wajah bagi ashab kita. Yang sahih bahawasanya pakai di jari kanan itu lebih afdal kerana ialah perhiasan dan kemuliaan. Di kanan ni kemuliaan. Maka kalau kita rasa benda mulia, kita bagi belah kanan keutamaan.
Baik, cincin Nabi SAW telah diperbuat pada tukang emas, iaitu cincin perak berukir dengan nama. Kemudian dilarang oleh Nabi mengikut perbuatan cincin dengan nama itu. Maka sekalian itu adalah hadis yang kita baca mukadimah tadi. Nabi dapur di cincin dia tu Muhammad Rasulullah. Kemudian Nabi kata jangan ada siapa buat serupa macam mana aku buat. Ini lagi satu hadis dia kata an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sana'a khataman min warq fa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi khatamnya yang banyak ingat akan segala kelakuan Nabi, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperbuat dia pada tukang emas satu cincin perak. Maka disuruhnya ukir namanya pada cincin itu, iaitu Muhammad Rasulullah. Maka tukang emas itu pun memperbuat seperti mana suruh Nabi. Kemudian diserahkannya cincin itu kepada Nabi. Cincin yang sudah disudahkan, yang sudah disiapkannya. Summa qala la tanqushu alaihi. Kemudian telah diperbuat oleh Nabi SAW cincin itu dan telah diterimanya daripada tukang buat cincin. Maka Nabi bersabda kepada sekalian sahabat, Nabi kata jangan sekalian kamu buat cincin serta diukir namaku di atasnya seperti mana cincinku ini. Jangan siapa buat sopa macam ni. Muhammad Rasulullah buat di cincin dan lupa pakai, tak boleh. Nabi kata ini untuk aku saja. Kerana jika memperbuat sekalian kamu sepertinya, tentulah jatuh kesamaran di antara cincinku dengan cincin kamu. Dan tiada faedah aku tabur cap nama aku di mana-mana surat dengan cincinku ini, kerana ada yang buat sopa dengannya. Dengan kerana itu aku cegah kamu memperbuat seperti ini. Nabi kata tak boleh. Pasal apa? Takut saat lagi tak ada orang yang buat sopa dan dijawab orang yang ingat kata surat Nabi pada esok depan itu. Maka Nabi pesan awal-awal. Baik, yang ini tajuk penting. Dia kata apa? Cincin dibawa masuk jamban. Macam mana dia kata? Harus ia apabila tidak ada di atasnya berukir nama Allah dan seumpamanya. Itu syaratnya. Itu dulu. Kalau hari ini yang adalah polis, lambang dia tu ada tulis Allah, tak boleh masuk jamban. Masuk dosa. Kalimah Allah itu lafzul jalalah dia panggil. Kalimah Allah itu satu lafaz yang besar dan mulia. Dia tak sesuai duduk di tempat yang tak elok macam tu. Masuk jamban tak boleh. Ataupun dicontohkan lagi handphone hari ini wallpaper dia bukan kalimah Allah. Wallpaper maksudnya benda tu nampak tu, alif lam lam ra tu nampak, dia masuk jamban tak boleh. Baik, orang tanya pula, Ustaz, lah ni kita punya smartphone, kita ada 30 juzuk Quran dalam tu, boleh tak boleh masuk jamban? Selagi mana dia tidak appear pada skrin, maka boleh. Selagi mana dia tak appear, dia tak nampak tu, ayat-ayat Quran itu tak nampak di mata, dia duduk dalam bentuk apa? Dalam memori dia, dalam hard disk dia, di dalam apa nama kas dia, tak apa. Tapi kalau dia appear, kita buka paparan tu, skrin tu ada ayat Quran, ketika itu tak boleh bawa masuk jamban. Aduh, ni pasal apa? Pasal nak memelihara kemuliaan nama Allah. Baik, satu lagi pula macam Ustaz, boleh tak boleh? Dia kata ringtone kita sebut Allah boleh, tapi takut waktu kita duduk dalam jamban dia pun bunyi. Ada orang ringtone dia set ringtone dia azan, dia tengah duduk dalam jamban, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunyi macam tu, tak kacau Allah. Kalau peluk dia tu lalu bak lumrah. Ya, itu bicara penyakit ni dapat. Ini benda-benda kita elaborate daripada hak contoh silat. Hadis ni contoh silat. Dia cuma bawa cincin yang berukir kalimah Allah. Kita apply dalam keadaan kita hari ini, dia tidak dalam bentuk cincin tu lah, dia main bentuk lagi. Dia main bentuk-bentuk lagi. So jangan. Tu benda ni tak boleh bawa masuk. Orang tanya pula, habis tu Ustaz, kalau tak boleh bawa masuk macam mana? Takkan kita nak buat dia tak?
sahabat di Kuala Lumpur dekat shopping komplek Wan Utama Kuala Lumpur. Makan apa-apa dia main memulai perut, sakit perut, dia masuk toilet. Dia duk pakai tu apa dia panggil tu, beg orang pasal malam tu kan tu. Apa ini? Post bag apa tu kan, yang ada si hidup macam dia pakai tu. Sebila masuk dalam toilet nak buang air, yang tu dia gantung dalam belakang kan? Jiran juga tu ada dua ni tak boleh percaya lah bintang mana penyambung tu ada. Dia gantung di belakang dia, bagus menyadu. Habis-habis gawak-gawak ada. Rupanya jiran pula. Memang dia kerja tu. Ingat? Dia jaga habis. Ini habis-habis semua tak ada. Tak ada orang kabut ni apa semua ada dalam tu. Daripada dokumen penting ni IC, lesen, apa nama, ATM card, kredit card, segala benda dia ada dalam tu, dengan handphone, dengan apa semua dia bawa dalam tu. Alhamdulillah pun dia kat habis. Sementara nak kalang kabut keluar nak cari handphone, nak call siapa, nak block dia punya kredit card, dia punya apa-apa semua, 4,000 lah jalannya. Kad dia tu, kredit kad dia tu digunakan untuk beli barang dalam Wan Utama juga. Mana lepas dia gagal tu, dia keluar, dia beli handphone baru, pakai handphone dia tu, dia kira bagi dia, dia kan tengok belakang masuk saya. Dah terlepas 4,000 lah. Bahagian ini yang tu ada zaman kita hidup dan ini, macam ni dia penyambung tu ada. Jadi dia buat, dia punya handphone dia, wallpaper dia, Allah apa semua, dia nak masuk jalan, dia bagi dekat CCTV di luar rumah tu dah, tu nak masuk dalam, keluar main, Assalamualaikum, selesai. Yang dibuat benda nak bagi susah-susah masuk, ada buat. Kita punya pakai, kita tanggung akibatnya. So now, dia nak beritahu yang ni, kalau ada boleh tu, maka apabila ada berukir atasnya nama Allah, maka tidak boleh dibawa akan dia masuk jalan. Itu clear. Tak boleh, saya kata. Dengan dalil Nabi SAW memperbuat yang demikian itu, iaitu apabila ia masuk jalan, ditanggalkan cincinnya. Zaman Nabi tak buatlah. Zaman Nabi, itu saya kata zaman Nabi lah. Zaman Dani pun kita pergi Mekah, di Madinah, bunyi azan, kawan kedai main seperti pakai tutup, biar Allah sayang. Main balik buka tengok tak ada hilang kan. Ini dengan perdaya tak penumbuh apa-apa semua, dengan perdaya penumbuh live, dengan nampak main dia takut, dengan toki tu pun dia lemah terkosok di bawah meja. Macam tu yang tu ada. Tu pun tak mau duduk lagi. Nampak kan? Tak mau lagi. Mekah Madinah tahun ni dia implement hukum ni. Bila dia implement, Allah dalam hati orang-orang yang ada ingat nak mencuri ni, dia main takut. Takut tu dia main daripada mana? Daripada Allah. Pasal apa? Allah perasaan takut dalam hati itu. Pasal dia menjalankan perintah Allah. Dia macam tu ya. Logik dia simple saja. Dan jadi apa yang jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Iaitu apabila dia masuk jamban, Nabi dia tanggal cincin dia. Dan tidak masuk jamban bersama dengan cincin tadi. Pasal cincin tadi tulis apa? Muhammad Rasulullah. Ada Allah di situ. Nabi buang hingga di dalam, masuk di dalam. Maka perbuatan Nabi yang demikian itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi hadisnya. Katanya an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala nad'a khatamahu. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia adalah Nabi SAW apabila masuk dia akan jalan, ditanggalkan akan cincinnya. Ini hadis hasan dari Gharib. Dan mengukir nama pada cincin itu harus ia. Sebagaimana kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, daripada hadis tadi menunjukkan harus ukir di atas cincin itu dan taruhkan nama yang mempunyai cincin. Boleh? Kita buat cincin, tulis nama kita, Muhammad ke, Ismail ke, apa-apa, tulis nama kita di atas cincin, itu tidak salah. Dan harus mengukirkan nama Allah padanya, boleh juga. Dan inilah mazhab kita, mazhab dan juga mazhab Sa'id al-Musayyib dan Malik dan juga Jumhur. Dan daripada Ibn Sirin dan setengah daripada mereka itu, makruh menuliskan nama Allah di atas cincin. Maka ialah qaul yang dhaif. Nak tulis nama Allah tak salah, tapi kena jaga. Peraturan tadi kena
jangan bawa masuk dalam al-khala, di dalam jamah. Kata ulama, dan harus bagi seseorang itu melukis di atas cincin itu nama sendiri, ataupun ukir atasnya kalimah hikmah saja, menurut Allah tulis atas cincin itu masa itu emas, misalnya itu kata-kata hikmah, masa itu emas, kalau tulis apa pun tidak salah dia kata. Dan boleh dilukiskan serta yang demikian itu nama Allah, boleh, tapi nak kena jaga pantang lapang dia baca. Itu saja. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita tengok fi naqsil khatam, cerita tentang ukir tadi. Dan tu dia ulang kita baca tadi. Dan tajuk akan datang bulan depan, ada lagi satu kuliah di Mesir Negeri. Ada lagi satu kuliah di Jerutong Arab. Dia jatuh dalam bayar haji. So kita Pulau Pinang ada satu lagi kuliah untuk bulan November di Mesir Negeri, insya-Allah. Kalau tak ada apa. Dan kita akan masuk satu tajuk penting yang menjadi isu kontemporari. Dia kata surah, cerita tentang gambar. Gambar boleh tak boleh dalam rumah kita gambar, gambar kahwin kita, gambar kita terima pingat, gambar apa convocation kita terima ijazah universiti, gambar keluarga kita, surah, gambar, boleh tak boleh. Kemudian dia akan main pula perincian kepada perkataan surah itu. Adakah surah itu membawa masuk gambar, ataupun surah itu sebenarnya membawa masuk patung? Itu dia akan main perbincangan yang terperinci. Kita kena tahu. Baik, patung yang macam mana boleh ada dalam rumah, patung yang macam mana yang tak boleh ada dalam rumah? Boleh tak boleh patung apa nama tabung anak kita, patung gajah ke, patung pelanuk kancil ke apa-apa, tapi sebenarnya tabung budak-budak, boleh tak boleh patung yang macam tu? Boleh tak boleh lilin yang dibentuk menjadi objek bernyawa, binatang ke, orang ke apa, Snow White and Seven Dwarfs ke apa, boleh tak boleh? Boleh tak boleh dalam kereta kita bergayung pun patung macam-macam, Humpty Dumpty set on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, orang tu gantung tinggi. Kadang kita ikut belakang satu kereta tu banyak tu gantung belakang. Snow White, cara Snow White, lihat apa nama ni, Doraemon ada. Boleh tak boleh patung-patung yang begitu? Patung yang macam mana? Kalau boleh dia macam mana? Kalau tak boleh dia macam mana? Dia ada perincian dia di dalam agama. Gambar satu bab, patung satu bab. Dia nak tengok. Pasal apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita ada rasa rumah kita ni ada something wrong somewhere. Pasal kita rasa orang lagi ni. Kalau kena orang main rumah kita, dia duduk dia nampak macam duduk roh malam Jumaat. Pasal macam berhantu dia rumah ni. Besar kaki pasal macam India. Ada juga rumah yang orang masuk dia rasa ceria, dia rasa satu kelapangan, dia rasa satu ketenangan. Di mana silap dia? Tak kenal dia tak mana. Dalam hadis-hadis Nabi ada membicarakan dia, ada membicarakan Nabi. So tajuk yang akan datang ni surah, cerita tentang gambar ataupun tentang patung-patung. Tajuk ni panjang. Lepas dia main lagi satu tajuk fil musawwirin. Tadi cerita gambar, ni cerita kawan nak lukis gambar ni pula, ini pula nak di mana. Hak jenis duk buat apa, oil painting. Kami duduk depan dia, kita duduk 15 minit tak lama kita. Yang macamnya tu sketch. Ya. Kita tak lambat, kita kiri. Siap. Dia ni musawwirin. Apa hukum kerja sebagai musawwir? Apa hukum dia? Dan musawwir itu sebenarnya apa? Baik. Dia memang perincian daripada itu. Is there any difference di antara painting dengan fotografi? Ada kita jumlah. Painting ini lukisan lukis. Fotografi ini lain, ini yang digambarkan. Fotografi. Adakah hukum sama
Pelukis itu dipanggil musawir, dan hari gambar pakai kamera, pakai video itu dipanggil sebagai musawir juga, atau macam mana? Juga ada perinciannya dan ada perbincangan ulama terhadap isu ini. Nampak? Jadi tenang. Satu kita kata apa? Islam ini relevan sampai kiamat. Jangan ada ingat dalam hati kita kata Islam ini tak relevan dalam zaman moden. No. Nabi cakap 1000 tahun dulu. 1000 tahun dulu Nabi cakap. Hak Nabi cakap tu dengan yang Allah turun dalam Quran ini relevan sampai kiamat, sampai kita bangkit di mahsyar itu. Apa hak ada dalam Quran jadi kita. Itu Islam. Itu Islam. Jadi sebagai pesan akhir apa dia? Berbangga dengan Islam. Jangan tak silap kita jadi orang Islam, dan tak silap kita belajar ilmu Islam. Tak silap langsung. Bahkan itulah yang sebenar, yang sepatutnya diambil oleh semua orang. Kita tanggung dengan tasbih al-Farah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطا المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله